Tajuk kita malam ni ialah perkahwinan Sayyidina Uthman dengan Ummu Kulthum. Sekadar sebut ialah untuk kita tahu perkahwinan ni terjadi lepas perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dengan putrinya Ummu Kulthum, Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikahwini oleh Sayyidina Uthman meninggal dunia semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi musuh di Badar. Sayyidina Uthman dia tak pergi perang Badar sebab Nabi memerintahkan dia untuk jaga isteri yang sedang sakit pada ketika itu. Tak ada siapa nak jaga. Jadi bila Nabi SAW balik daripada perang Badar bukan perang Uhud, kita baru habis baru ni perang Uhud. Nabi balik tu, masa Nabi sampai di Madinah, berita kemenangan umat Islam sedang disambut pada ketika itu. Masa itulah Ruqayyah meninggal dunia, sedang diuruskan pengkebumian jenazahnya oleh Sayyidina Uthman dan umat Islam yang tak pergi perang Badar, tuan-tuan. Jadi daripada tahun yang kedua tu, bulan Ramadan tahun depan, bulan Syawal, tahun ketiga, berlaku perang Uhud. Jadi balik daripada perang Uhud tu lah, tak lama lepas daripada tu, Nabi SAW tanya Sayyidina Uthman, nak menikah tak? Siapa tak mau tuan kan nak menikah bini mati ni? Jadi pada ketika itulah Nabi kahwinkan Sayyidina Uthman dengan seorang lagi putrinya, iaitu Ummu Kulthum. Ini semua adalah manqabah ataupun kita kata kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Sayyidina Uthman. Tak mungkinlah kalau ada siapa-siapa nak piduk kata Sayyidina Uthman ni jahat, tuan-tuan. Sayyidina Uthman ni memang tak boleh, haram, tak bagus, dia ni kafir pula, macam buat Syiah kata. Takkanlah Nabi ta'ti macam tu, tuan-tuan kan. Maknanya dia dah masa bagi menikah dengan Ruqayyah dulu, kalau dia tak puas hati lah, tuan-tuan, dia nak bagi menikah lagi tak dengan anak dia. Kita pun, tuan-tuan, kalau kata kita bagi menikah anak kita perempuan dengan siapa-siapa, masa dia main Minang tu, sebelum Minang tu nampak bagus, bukan main, pijak semut pun tak mati. Menikah ni Allah menyesal kita. Lepas tu nak pergi menikah lagi, kalau bini mati, dah lah. Jadi oleh kerana bila kita baca dalam sirah, Nabi memang mengahwinkan Sayyidina Uthman lepas mati, lepas wafat sahaja Ruqayyah. Setahun lepas tu Nabi terus bagi menikah dengan anak dia. Ini pun dah cukup dah, tuan-tuan, untuk membuktikan bahawa Sayyidina Uthman ni memang sangat baik. Kalau tidak, Nabi takkan nak bagi isteri yang kedua daripada anak dia sendiri kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lepas Ummu Kulthum meninggal pula, nanti kita bacalah sampai tajuk dia lagi ulang pula kan. Lagilah perkataan Nabi terhadap Sayyidina Uthman tu yang menggambarkan kalau ada siapa yang nak piduk kata tak tahu angkat Sayyidina Uthman ni istruk kan. Kalau orang Kedah ni dia kata kasar, dia kata buta perut, tuan-tuan kan. Hang tak tengok lah sampai teratur lah kan, sampai punya sampai teratur, dia nak kritik lagi Sayyidina Uthman, nak kata kat orang Uthman lagi. Tak sepatutnya dia kata kat Sayyidina Uthman. Okey, cukuplah kita sekadar nak lalu ya, tuan-tuan. Kita tengok pula seterusnya perkahwinan Nabi SAW dengan Hafsah. Nabi SAW berkahwin dengan Hafsah. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika umurnya 20 tahun, muda lagi lah Hafsah pada ketika itu, setelah kematian suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia akibat luka parah dalam perang Badar. Perang Badar tu dia cedera lah, tapi tak meninggal lah. Dan Uhud, perang Uhud pun dia luka parah lagi. Tak lama lepas tu meninggal suami dia, tuan-tuan. Apa yang terjadi pada ketika itu, tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menawarkan kepada Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abu Bakar untuk mengahwini Hafsah. Abu Bakar ni bila meninggal saja suami kepada Hafsah, agak habis yang iddah, dia pergi jumpa
sahabat-sahabat dia yang dia tahu orang ni orang-orang saleh, orang-orang yang baik, diperakui kebaikan, kesalehan yang ada kepada sahabat-sahabat ni, dia pergi tawar, mau tak menikah dengan anak aku. Pergi jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman menolak dengan baik. Pergi pula jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengahwini anak dia yang baru kematian suami ini. Abu Bakar dia ada sebab untuk mengahwini Hafsah, tetapi kedua-duanya menolak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah untuk dijadikan istrinya. Dan dalam hadis tuan-tuan cerita ni, Abu Bakar kata, sebenarnya yang aku tolak tu sebab aku tahu dah, aku dah dengar dah Nabi pernah bisik ke aku, Nabi nak ambil Hafsah ni sebagai isteri dia. Jadi sebab tu dia tolak. Dia kata kalaulah tak kerana Nabi SAW tak kata apa-apa kat dia sebelum tu, dia tak tahu hasrat Nabi itu, tentu dia akan terima. Kalau Nabi tolak, dia akan terima untuk berkahwin dengan Hafsah. Tapi dah dia tahu Nabi SAW nak berkahwin dengan Hafsah, lalu dia pun tolak, tuan-tuan. Hadis ni, kisah ni, tuan-tuan kalau nak baca panjangnya boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kisahkan cerita ni kepada kita, dan saya buat ringkasan dalam buku ni, tuan-tuan. Berkenaan dengan Hafsah ni, di ujung tu ada saya masukkan satu hadis untuk kita tengok kedudukan Hafsah. Rawa At-Tabarani bi isnadihi ila Qais ibn Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah. Ini ada satu peristiwa berlaku dalam kehidupan berumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Hafsah, tapi dia pernah cerai Hafsah. Adalah sebab tertentu yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah dengan talak satu. Para ulama bila syarah hadis ni, tuan-tuan, menyebutkan bahawa kalaulah ada mana-mana orang, tuan-tuan, tokoh pula kata contohnya, tiba-tiba dia cerai bini dia, jatuh tak martabat dia, tuan-tuan? Tak jatuh. Perbuatan Nabi ni, tuan-tuan, dia akan ada faedah untuk umat dia. Dia mesti ada faedah. Dulu tuan-tuan tengok kan, terutama orang perempuan lah, minta maaf, dia gege, orang Kelantan kata kan, bila hari tu ustaz apa nama Indonesia, apa dia, Ustaz Abdul Samad, Abdul Samad pun nak cerai kan. Kalaulah Nabi SAW tak pernah bercerai, tuan, jatuh martabat tu. Tapi orang perempuan dia kata lebih kurang kan, apa ustaz saja cerai bini dia. Berita pula sampai tu semua menyebelahi belah depa lah kan. Dia kata tu kira puas kan? Apa ni aku tak mau pergi ceramah Ustaz Abdul Samad. Agim, Agim Indonesia juga, pondok Darut Tauhid, pesantren Darut. Tu ulama dia pernah bercerai. Jadi adakah nak menjatuhkan martabat seseorang tokoh, khususnya orang agama lah, kerana pernah cerai bini dia? Bukan saya nak galak tuan-tuan bila cerai bini, dah nak habaq kat tuan-tuan, bila Nabi buat ni, dia mesti ada hikmah dia. Hikmah dia nak apa? Benda ni harus boleh terjadi, walaupun orang tu salih ni, kira penceramah sehebat tu Ustaz Abdul Samad lah, benda tu benda yang mungkin pada hak satu orang manusia biasa ni. Kalau kat Nabi SAW pun boleh jadi, tuan-tuan, kat orang lain lagi lah. Tapi hadis yang saya baca kat tuan-tuan ni, tuan-tuan, nak membayangkan betapa tingginya nilai Hafsah, ketinggian kedudukan Hafsah, iaitu, tuan-tuan, Jibril mai jumpa Nabi SAW. Nabi habaq Jibril, inna Jibril atani. Jibril mai lepas cerai, inna Jibril atani, Jibril mai jumpa aku, wa qala li raji' Hafsah. Jibril kata pi rujuk Hafsah.
Allah benarkan benda itu terjadi pasal nak menunjukkan keharusan dan ada manfaat pada agama. Sebab Nabi ini apa-apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh Nabi, yang terjadi pada Nabi, mesti ada manfaat untuk umat Islam khususnya, tuan-tuan. Kita tak terfikir. Tuan-tuan, macam mana Nabi boleh cerai bini? Ya, tak kata gitu. Kalau orang nak kata, boleh kata. Kalau Tok Imam lah contoh kan, kata ke Tok Imam lah dah kan. Tiba-tiba Tok Imam cerai, Tok Imam lagu mana pecah buang daripada Tok Imam pasal dia pernah cerai bini dia. Janganlah lagu tu. Tak kira lah kadang-kadang tu salah dia ke, salah isteri dia, tapi dengan kerana perceraian tu tidaklah sampai ke peringkat nak tertolak suruh kawan tu daripada masyarakat. Benda tu masih tergantung kepada, cuma kita tahulah hukum hakam talak, kita belajar Allah tak suka. Abghadul halal, adalah hadis sebutkan benda halal tapi Allah tak suka, jangan bagi jadilah. Jangan duk kira usaha nak pergi bercerai, kena fikir macam mana nak mendamaikan. Tapi kalau dah tak ada jalan dah, tu saja laluan yang ada, lalu kena lalu kot tu juga. Tu saja cara nak selesai masalah. Tak payah dah pusing kot nu tak lepas, kona kau ni pun tak lepas juga. Cerai lah, nak buat macam mana? Rujuklah Hafsah, Jibril kata, pi rujuk Hafsah. Fa innaha sawwamatun qawamatun, dia ni Jibril kata orang yang sangat kuat berpuasa. Mana puasa ni tuan-tuan, amalan besar dalam Islam. Dia orang yang senantiasa Isnin puasa, Khamis puasa, saat lagi hari putih puasa, saat lagi puasa ni amalan besar nak meningkatkan ketakwaan seseorang. Memang ahli puasa. Qawamatun, lagi qawamah ni mana orang yang rajin ni, qiyamul lail tak pernah berhenti, tiap malam qiyamul lail. Diperakui oleh Jibril, ni kedudukan. Kemudian Jibril kata apa lagi tuan-tuan? Wa hiya zaujatuka fil jannah, dan dia adalah isterimu dalam syurga. So Allah dah tetapkan lagu tu. Jadi kok mana pun tuan-tuan, dalam kehidupan kita berumah tangga ni, dia kan adalah sikit kelemahan di sana. Selagi boleh selesai, selagi kita boleh pertahankan. Kalau dah tak payah sangat, tu baru kita fikir soal berkenaan dengan perceraian dan talak ni tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ada satu tadi saya baca, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ibnu Battal, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari, ketika dia syarah hadis berkenaan dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Hafsah ni, Ibnu Battal kata lagu ni tuan-tuan, wa fi hadis Umar min al-fiqh, dalam kisah cerita Sayyidina Umar lepas suami kepada Hafsah meninggal dunia tu, dia pergi jumpa orang ni, supaya menikah dengan anak dia. Sebenarnya ada hukum fiqh, ada kefahaman yang perlu kita pelajari daripada kisah ini, iaitu apa dia? Ar-rukhsatu fi an ya'rida ar-rajulu ibnatahu 'ala ar-rajuli as-salih raghbatan fihi. Ada kelonggaran pada syarak untuk seseorang lelaki, yakni ayah lah di sini, untuk menawarkan anak perempuannya untuk dikahwini oleh orang-orang yang saleh. Di sini Umar nak tunjuk contoh kat kita, bahawa ayah ni jangan biar keadaan anak, supaya hampirlah cari siapa pun buat balik ayah terima belakang. Jangan buat lagu tu tuan-tuan. Kita nak kena cari orang saleh, mana dia sanggup pergi jumpa, walaupun tua lah daripada anak dia, Sayyidina Osman, kawan-kawan dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sebaya dengan Nabi SAW, dia tahu ni orang saleh. Dia nak kesalehan tu dapat ke anak dia, dia sanggup malu muka pergi jumpa dengan Sayyidina Osman, pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, nak tawarkan semua menikah dengan anak dia. Wala naqisata alaihi fi dhalik, dan tidak ada sesuatu yang mencemarkan,
yang mengurangkan darjatnya dalam perbuatan yang dilakukan tersebut. Manakala kita tentu ada anak perempuan, kita nak cari, kita tahu ni orang salih, ni orang baik, kita pergi jumpa dia, hatta dia tolak sekalipun, tidak menjatuhkan sedikit pun maruah orang tu. Walaupun kita rasa malu lah juga kan, tak tahu tu dia tolak, Allah nak buh muka tang mana, tak main masjid 2 minggu apa kan. Tak, sebenarnya Islam ajak kita satu nilai, dan nilai ni penting. Daripada kita biar menikah lepas tu kita menyesal pula tak sudah, baiklah kita buat lagu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu buat ni, pergi cari. Habis tak ada, kita kena bincang dengan anak kita, kata ayah duk kenan, kena abang kena kita. Dan di pihak anak-anak pula tuan-tuan, anak-anak perempuan pula, janganlah terlalu mementingkan diri sendiri sangat sampai tak boleh mak ayah cadang langsung. Mereka pun terus anggap mak ayah ni nak mengongkong kehidupan mereka. Cik nak menikah, kalau cari buat apa? Mau cakap tu tak mengaji tak apa. Ayah dengan mak ni tentu bila dia nak cari ke anak dia, mesti dia nak cari hak baik. Orang muda-muda ni dia akan tengok pada zahir, tengok hak dia nampak ya. Kita mak pak, kita bukan tengok dekat menantu tu, kita tengok mak mentua tu lagu mana, kita tengok pak mentua tu lagu mana. Walaupun baik lagu mana pun menantu tu, tapi kalau masalah nanti dia dengan mak mentua dia, dengan pak mentua dia, tak bahagia hidup. Jadi kita hak hidup lama ni, kita dah tengok macam-macam yang terjadi di keliling kelalang kita ni, kita fikir jauh daripada pemikiran budak-budak ni. Jadi kita kena berterus terang, kena bincang. Dia nampak umur besar sikit boleh bincang, kena sembang dah bab-bab seumpama ni, dan bentangkan kisah-kisah yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebab inilah contoh teladan yang umat Islam kena ambil daripada Nabi, daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Last tajuk ni tuan-tuan, buka surat 103. Kulah ada siapa-siapa teringin nak hafal nama isteri-isteri Nabi. Di bawah tu muka surat 103 tu ada satu nazam yang disusun oleh para ulama untuk kita hafal nama isteri-isteri Nabi dan kita ingat ikut susunan. Ni ada di bawah tuan-tuan. Iaitu ada bait di bawah tu yang berbunyi khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Apa ni ya? Semua tu ada sebelah. Khalili, huruf hak mula-mula tu Khadijah. Lepas tu Saba, sin tu sebenarnya, sin tu Saudah binti Zam'ah. Lepas tu Aqli, huruf hak mula-mula tu Ain tu ialah Aisyah radhiyallahu anha. Hula Hafsah. Atas saat ni kita ambil isteri Nabi, mana kita tahulah Hafsah isteri yang keempat. Bilang 1, 2, 3, Hafsah yang keempat. Kemudian Zainab binti Khuzaimah ataupun terkenal dengan nama Abu Salamah. Nanti kita akan baca cerita dia menikah dengan Abu Salamah. Lagi Halah ni Hindun, ataupun apa terkenal dengan panggilan apa, terlupa pula dah saya nama dia tuan-tuan. Saya teringat saya bang lain. Lagi Zahar, ni Zainab binti Jahsh, yang sebelum tu Nabi kahwinkan dengan Zaid bin Harithah, cerai, Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab. Jafnaha, jim tu Juwairiyah. Ramzan, Ramlah ni siapa dia? Anak Abu Sufyan yang terkenal dengan nama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sahihan, Sad ialah Safiyah, anak kepada Huyai bin Akhtab, daripada Bani Israel. Dia adalah salah seorang daripada bukan Arab. Muhadzabah, mim tu ialah Maimunah bintil Harith, iaitu ipak kepada pak benakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi itu sebelah orang. Khalili
ambil hak kepala dia tu, tuan-tuan tulis sikit. Khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Cukuplah tuan-tuan, malam ni cuma saya nak sebut saja, saya cepat-cepat ni saya nak sebut sikitlah bab Palestin ni tuan-tuan kan. Tak sebut rasa salah dalam suasana hari ni yang umat Islam kita boleh duduk dalam majlis kita hari ni, tiba-tiba depa di sana tu sekedar dibom, tak tahu lah masjid-masjid elok-elok macam ni habis dimusnahkan oleh Yahudi tuan-tuan. Jadi saya nak baca kat tuan-tuan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaitu Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat ni tuan-tuan pasti terjadi, mesti jadi, tu rukun iman kita. Memang Allah dah tetapkan alam ni akan berakhir, akan ada hari penghisaban. Tapi sebelum tu akan berlaku kemusnahan kepada alam ini. Hari kiamat akan jadi. Tapi Nabi kata kiamat tak jadi. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi ya kiamat ni, Nabi kata. Hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Lah kita duk tengok lah ni Yahudi duk bunuh kita. Yahudi yang duk mai serang umat Islam daripada tahun 48 tu tak berhenti-berhenti. Kemuncak dia kita tengok hari ni tuan-tuan, bila serangan dimulakan oleh Hamas. Lepas tu kita kena serang bertalu-talu. Kita tengok ni sedih dengan apa yang terjadi tuan-tuan. Tapi Nabi SAW abang kat kita satu hari nanti, dan berani pasti, sebab kiamat tu pasti. Tapi Nabi kata kiamat tak akan jadi kecuali orang Islam, kamu orang-orang Islam, kita akan serang Yahudi tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW bagi gambaran tentang kekuatan umat Islam, kemenangan yang akan berpihak kepada umat Islam pada ketika itu. Nabi kata masa tu masa akan jadi malhamah kubra, peperangan besar dahsyat antara umat Islam dengan orang Yahudi ini tuan-tuan. Sehingga pada waktu tu di bumi Palestin tu, orang Yahudi ini akan bersembunyi, cepat lari pada kita. Mana kita menang, legan mereka sana, tangkap. Hatta yakhtabi al-Yahudi, orang Yahudi ni terpaksa lari, bersembunyi min wara'il hajari wasyajar. Mereka sembunyi, ada hak sembunyi belakang batu, ada hak lari sembunyi belakang pokok, sebab takut dibunuh oleh umat Islam. Kemudian pokok dengan batu ni hak peliknya dalam kisah ni tuan-tuan. Pokok dengan batu ni pun tuan-tuan bercakap pada ketika itu. Nabi kata bila ada orang Yahudi mai sembunyi belakang depa batu ni kan, pokok dengan batu ni akan kata, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi. Dia kata wahai orang Islam, ni belakang aku ada orang Yahudi sembunyi belakang aku ni kan, mai sini kan, uqtulhu, bunuh bang dia. Sampai Nabi kata lagu. Jadi Nabi kita SAW ni, Nabi tak bercakap ikut suka hawa nafsu dah. Bahkan tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir baliklah tuan-tuan, masa Nabi SAW menyebutkan hadis ini, masa tu di tempat Palestin tu berapa orang ada Yahudi tuan-tuan? Mana ada siapa lagi Yahudi? Tak ada. Yahudi ni bertebaran di muka dunia ni, duk sana sikit, duk sini sikit. Adalah sebahagian yang lari pergi duduk Madinah tu nak tunggu kedatangan Nabi SAW. Nah, duduk di Madinah, Bani Qainuqa besar-besar lah kan, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Kita pada masa tu kalau kita duduk ada, kita nak fikir macam mana kita nak pergi duduk perang dengan Yahudi. Tambah-tambah pula para ulama bila syarah hadis ni semua duduk sebut tempat tu akan terjadi di kawasan Baitul Maqdis walaupun tidak disebut dalam hadis. Masa tu kalau kita nak pergi bunuh rata dah. Rupanya tuan-tuan, hak Nabi kata ni lah, awak boleh nampak
Sejak tahun 48 baru orang boleh fikir. Bila orang-orang Yahudi mula berhijrah ke Palestin, semua mereka tajam mais, ajak mai lalu kami jamin keamanan kamu, kata orang-orang Yahudi. Sebelum daripada tu kita baca dalam sejarah, Yahudi ini satu bangsa yang duduklah tang mana pun depa memang orang tak boleh duduk dengan depa, penjahat. Tambah kita orang Islam tuan-tuan, semayang tiap-tiap hari sebut Yahudi. Tiap-tiap hari tuan-tuan semayang Yahudi sebut. Sehari tak tahu berapa kali sebut. Cuma kita tak perasan sebut tang mana. Iaitu masa kita baca Fatihah, kita duk minta ke Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, kita kata ghairil maghdubi alaihim, bukan macam orang-orang yang dimurkai. Ada seorang sahabat nama Adi bin Hatim, dia tanya Nabi, siapa dia ni yang dimaksudkan, yang spesifiknya siapa yang dimurkai ni? Ya Allah murka sangat kat depa ni, siapa dia? Nabi kata Yahudi. Waladhdallin, siapa pula hak sesat ni? Nabi kata an-nasara humud dallun, orang Kristian hak sesat tersebut. Jadi tiap-tiap hari kita duk minta tak mau jadi macam Yahudi. Kita pun tak tahu Yahudi ni bukan ada kot, ni ada kot Sungai Petani tuan-tuan. Tak ada kot kan. Tapi Allah Ta'ala nak terang, nak tahu perangai Yahudi, habis ya Fatihah masuk surah Baqarah. Baqarah tu tuan-tuan, sekerat daripada surah Baqarah tu cerita ni lah Yahudi perangai dia, hak uduh. Buh nama tu pun nama Baqarah. Baqarah tu cerita dia tegang. Depa bertolak dalik dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah suruh tu depa tak mau buat. Depa tanya hak tu, dia tanya tu bukan saja tanya tak mau buat. Kan Yahudi tu perangai Yahudi. Allah nak bagi kita kenal depa. Ni perangai utama depa. Yang ketegaknya, dengkinya. Nabi pun depa bantah. Bukan tekak bantah, bunuh pun bunuh. Kalau tuan-tuan baca Bible kan, cerita buruk nabi-nabi, depa cerita lalu depa karang. Reka Nabi Sulaiman ni kaki betina, dia gambarkan dalam tu, pantang nampak, dai licin, semua nak sampai digambarkan Nabi Sulaiman ni punya takut kat bini banyak lebih takut kat bini, sampai ke peringkat sembah berhala kerana bini, tolong buat berhala-berhala di Palestin semua. Nabi dia gambarkan lagu tu. Nabi Daud ni digambarkan pun macam ayah dia lah juga, macam anak dia juga, macam dengan Nabi Sulaiman lah juga. Mengendak orang mandi pun ada orang tu, mengendak. Tengok Bathsheba duduk mandi, kenan, suruh mai kat dia. Hak tu lah hak akhirnya nanti jadi mak Nabi Sulaiman. Dia memburuk-burukkan nama para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Cuba bunuh Nabi tu, bunuh Nabi kita pun dia cuba bunuh. Dalam peristiwa Nabi usir orang-orang Bani Nadir, pasal apa Nabi halau dia? Pasal dia pun sampai nak bunuh Nabi. Kita tuan-tuan, walaupun kita benci kepada Yahudi dari sudut dah Quran ajak kita depa ni jahat, kita memang tak mau jadi Yahudi ni. Tapi muamalah dengan Yahudi diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selagi depa tak tunjukkan permusuhan kat kita, kita kena berlaku baik kepada depa. Sebab tu Nabi izinkan depa duduk di Madinah. Nabi buat perjanjian damai dengan depa. Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan perniagaan dilakukan dengan orang Yahudi. Hatta bab kebebasan beragama Nabi benarkan kepada depa. Nabi tak kacau depa. Bila baru Nabi bertindak kasar kepada bapak Yahudi ni tuan-tuan? Bila depa jahat lah, pengkhianati perjanjian, depa ganggu gugat ketenteraman di Madinah, sampai ke peringkat nak bunuh Nabi SAW, sampai ke peringkat berpakat dengan orang-orang luar untuk memusnahkan negara Islam. Masa tu Nabi tak biar lah. Ada yang Nabi halau dan sebahagian mereka dibunuh oleh Nabi kita SAW, khususnya dalam peristiwa perang dengan Bani Quraidah. Habis tu Nabi bunuh 700 orang, dibunuh oleh Nabi SAW. Khaybar pun sama lah juga kalau kita baca. Jadi Islam adil. Ya, mereka jahat, dalam sejarah mereka jahat, tapi kita kena buat baik dengan mereka. Tapi bila dah mereka tunjuk permusuhan terhadap umat Islam, masa tu tak boleh biar malah. Bahkan tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dunia, sejarah dunia membuktikan memang Yahudi duduklah di Poland kah, orang Poland tak suka kat mereka, duduk di Itali, duduk di Perancis, duduk di Rusia, sampai dibunuh ramai-ramai di Rusia sebelum Hitler buat. Walaupun peristiwa Holocaust tu ada pertikaian dari sudut sejarah, tapi yang di Rusia tak ada orang pertikai, memang orang tak suka. Dan kerana mereka merasakan diri mereka ditindas oleh semua penduduk di dunia ni, tang mana orang tak suka kat mereka, maka waktu itulah baru wujud idea untuk membentuk negara Yahudi. Nama apa dia tu? Theodor Herzl. Dia lah tulis satu buku, The Jewish State, Judean State. Dia tulis buku negara Yahudi. Bila buku dia terbit, buku dia tersebar dengan orang Yahudi, akhirnya tuan-tuan tahun 1897 orang Yahudi bersidang di Switzerland. Mereka bersetuju untuk membentuk satu pertubuhan Yahudi dunia ni dengan nama World Zionist Organization, tubuh WZO. Dia dilantik jadi pengurusi buat yang pertama dalam pertubuhan ini, dengan tujuan kita kena berusaha untuk mengangkat martabat bangsa Yahudi atas dunia ni dengan cara mau tak mau kita kena ada negara sendiri. Dan mereka akhirnya bersetuju untuk memilih Palestin sebagai negara Yahudi yang akan ditubuhkan pada ketika itu. Jadi pada masa itu tuan-tuan, kebetulan pula Allah Ta'ala atur, barangkali nak membenarkan yang Nabi janji kita nak bunuh mereka nanti tuan-tuan, nak perangi mereka di bumi Baitul Maqdis nanti. Mereka sendiri buat susah payah. Masa tu kerajaan Osmaniyah berada dalam kelemahan, kemuncak kelemahan kerajaan Osmaniyah. Lemah, kerajaan lemah. Lepas tu musuh-musuh pula pada ketika tu duk hasut British, Amerikanya dengan Perancisnya mai duk hasut orang-orang Arab. Dia hasut orang Arab, orang Arab duk sokong bapa Turki. Dia tu Turki sepatutnya hampa orang Arab, hampa keturunan Nabi, keturunan Malik Hussein, apa nama kerajaan Jordan tu kan, La Raja Abdullah, turunan dia lalu memerintah Mekah. Jadi dia kata patutnya tanah dunia Islamnya kena diperintah oleh orang Arab lah. Ni pula keturunan Nabi. Lepas tu apa pasal duk bagi kat orang Turki, makan langsung. Lepas tu pujuk pula, kalau kami menang, kami akan bagi ni Haramain ni kepada hampa. Setuju lah. Akhirnya kerana terpedaya, terpengaruh dengan musuh, janji-janji musuh-musuh orang-orang Al-Kuffar, orang-orang kafir ni tuan-tuan, akhirnya orang-orang Arab pergi sokong British dalam peperangan, pemberontakan, makin lemah lagi kerajaan Osmaniyah pada ketika itu. Orang Yahudi tuan-tuan mula dia nak runding dengan cara baik, dia nak beli Palestin ni, tapi jumpa Sultan Abdul Hamid Al-Thani, pujuk dia jual. Mana dia bukanlah beli nak minta jual, tapi dia nak tolong selesaikan hutang kerajaan Osmaniyah. Hutang banyak masa tu dalam keadaan lemah. Tapi Sultan Abdul Hamid tak mau. Sultan Hamid dengan tegas menolak tawaran yang diberi. Dia kata itu tak boleh, itu bukan tanah aku, itu tanah umat Islam. Dia tak izinkan. Oleh kerana itulah tak lama lepas itu tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid digulingkan, jatuh dia, berusaha. Dan saya dengar khutbah yang disampaikan oleh Dr. Daniel Zainal Abidin. Kenal tuan-tuan? Dr. Daniel kata pada masa itu dalam kalangan orang Turki sendiri ada golongan muda yang dah ada pakatan secara senyap-senyap dengan Yahudi. Mereka pergi pakat dengan Yahudi, pakat dengan musuh-musuh, dengan British, supaya Sultan Abdul Hamid setuju bagi tanah tu kat Yahudi. Orang Islam, bangsa Turki, bangsa kerajaan Osmaniyah, tapi pada masa tu terpengaruh, terpedaya dengan janji-janji musuh. Akhirnya tuan-tuan, secara rasmi tahun 1924 jatuhlah kerajaan Osmaniyah, digulingkan daripada takhta, habis berselera umat Islam. Kalah perang pula tuan-tuan, sebelum tu kalah pasal perang dunia pertama, blok yang mewakili Jerman,
Austria, Hungary, termasuk kerajaan Osmania kalah. Bila kalah tuan-tuan, British bahagikan negara umat Islam ni ikut suka mereka. Hak ni bagi kat Perancis, yang ni bagi kepada British. Sebab itulah British tuan-tuan pada masa tu mudah-mudah mereka boleh berjanji dalam dia panggil apa, deklarasi Balfour 1917. Dia boleh berjanji dengan Yahudi, kami akan bantu, kami akan tolong kamu untuk mendapatkan Palestin sebagai tanah air orang-orang Yahudi. British percaya apa? Orang-orang kita percaya kat British. Belakang dia berjanji dengan Yahudi. Tahun 1948 atau tepatnya pada 14 hari bulan Mei 1948, British secara rasmi mengisytiharkan pewujudan negara Yahudi yang pertama di bumi Palestin, dengan mereka membahagikan 3 bumi Palestin. 43% diberikan kepada Yahudi, 57% dikekalkan milik umat Islam. Baki dah sikit lagi, iaitu bahagian yang ada Baitul Maqdis, Jerusalem Timur tu, yang tu dia tak bagi kat umat Islam dah. Kat Yahudi pun dia tak bagi, kat orang Islam pun dia tak bagi, tapi bahagian yang akan ditadbir oleh badan dunia. 15 hari bulan tuan-tuan, orang Yahudi pula, boleh tengoklah YouTube tu, tengoklah YouTube kan, hari sambutan hari sambutan penubuhan negara Yahudi tu. Mereka berpesta ni, tak tahu nak abang Yahudi, seronok dapat negara percuma. Lepas tu orang Palestin memperingati tiap-tiap tahun Mai tarikh 15 hari bulan Mei, dia buh dalam kalender dia nama Yaumun Nakbah, Yaumu An-Nakbah, hari malapetaka. Tak malapetaka lagu mana tuan-tuan? Tempat kita, tanah air kita, tu rumah kita, tu masjid kita, tu tanah kebun kita. Tahu-tahu ya, kuasa luar mai isytihar, hampa kena tinggal ni, kami bagi kat Yahudi, hampa kena pindah. Tuan-tuan yang tuan-tuan duduk dengan petani ni, duduk Taman Ambangan Haid Lelok ni kan, tahu-tahu depa isytihar, Yahudi isytihar ni Ambangan Haid Yahudi punya. Macam mana? Ngamuk. Kata apa? Sungai Petani ni, daerah Sungai Petani ni dia bagi. Kuala Muda ni bagi kat Yahudi tuan-tuan. Tuan-tuan kena pergi duduk di Yan, tempat saya duduk. Tuan-tuan nak tinggal mudah-mudah orang ni. Tu yang perang tak habis-habis di sana, sebab orang Islam nak tuntut hak mereka, tanah air mereka, tanpa sebarang pampasan mereka ambil tuan-tuan. Dan peperangan dengan orang Yahudi ini berterusan 75 tahun, tak pernah berhenti. Saya baca dalam report yang Hamas keluarkan tahun lepas saja, 2022-2023, Hamas rekod pencerobohan Yahudi ini dia ada 700 kali lebih. Mana kalau 2 tahun 700 kali tiap-tiap hari. Yang kita duduk ni kata hak ni dak lah, kawasan kita ni, hak ni dia bagi milik kita, tapi dia duk ambil, tak tahu dengar, oh ambil pula dah, sungai lelang boleh dak kat Yahudi. Saat lagi dengar pula bunyi belah mana, Kek Selamba pula dah dia ambil, main dulu. Saat lagi dengar pula dah, Tangkola Muda ada sekampung Yahudi main balai orang tu, tak lagi ambil orang pula, bunuh dengan perang, macam-macam dia buat. Jadi sebab itulah sebenarnya berita tu bukan sampai kat kita, hak dia duk ambil tu tak sampai. Jadi Hamas yang duk ada ni takkan nak biar. Kalau kita duduk situ pun tuan-tuan, kita mesti akan bersama dengan Hamas. Sebab tanah nupak menakan kita, yang ni tuk menakan ni sepupu kita, semua adik-adik kita. Dan lebih menduka citakan tuan-tuan, daripada sejarah 1948 tu sampai tahun lah ni, berapa banyak dah negara-negara yang dulunya mereka pun duk berperang dengan Yahudi juga, mereka pun marah ke Yahudi, tahun 1980 Mesir pergi buat perdamaian dengan Yahudi. Anwar Sadat dia pergi buat perdamaian dengan Yahudi. Ini orang panggil proses normalisasi. Tahu-tahu dulu duk tolong kita, dulu mereka pun duk marah ke Yahudi, tahu-tahu mereka pergi baik dengan Yahudi. 1994, saya 1994 ni saya ingat, pasal tahun tu saya pergi Jordan, pergi mengaji sana, baru sampai. Masa tu Arab pun tak nak faham elok lagi. Tapi masa tu lah tuan-tuan tahu, Bill Clinton pergi ke Jordan, dialah yang mengusahakan perdamaian antara orang Raja Jordan dengan Yahudi, dengan Israel.
Masa tu nak bangkan tuan-tuan, khutbah ni berapi-rapi, khutbah lebih boleh mangkit lah masjid tu, marah cukup sampai macam nak perang tu. Sebab apa tuan-tuan tahu? Orang-orang Jordan ni kebanyakan mereka adalah pelarian-pelarian daripada Palestin. Mak ayah mereka kena bunuh, kampung halaman mereka dirampai. Malik Hussein dan keturunan mereka ni bukan pernah duduk Palestin, mereka duduk di Mekah dulu. Cuma dah mereka bila dijanjikan dulu untuk memerintah Haramain, memerintah Mekah dan Madinah, tahu-tahu bila British menang, British bagi kat keluarga Saud, tak bagi kat mereka. Mengamuklah mereka ni. Dulu janji nak bagi kat kami, tetapi bagi kat orang lain, marah ha? Dah percaya kat kapiak dia gitu. Marah-marah, jadi British pun kesian, tak sampai hati, bagi Jordan sikit kerat. Tuan-tuan tengok peta Jordan, apa kerat tu, kerat, ambil apa duduk tu. Korang-korang pun beda orang Palestin, hak depa nak halau tu, lari duduk tu. Sebab tu di sana, di Jordan ni orang Palestin saja. Kami dulu bila muzaharat ni dia panggil, kita kata apa, demonstrasi kan, demonstrasi. Ada apa lagi demonstrasi, batal kuliah-kuliah kadang-kadang. Ni pensyarah pun nak pergi ke? Pensyarah ni pun ayah dia kena bunuh lah apa. Penuh duk. Apa dia? Saya duk ingat tu. Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tu kata-kata semangat. Nak peringat pada Yahudi. Tentera Khaybar tu kan halau mereka dulu. Tentera Khaybar akan kembali semula. Ni hadis kita sebut tadi lah. Satu hari nanti kami akan memerangi kamu pula. Jadi memang panas, kita barulah tahu, patutlah sebab pensyarah sedang mengajar lagi, dia cerita bagaimana penderitaan keluarga dia. Bayangkan dalam setelah depa duk kena tindas, duk kena halau, tahu-tahu Jordan pi boleh buat baik dengan Yahudi, tuan-tuan. Ni proses normalisasi. Akhirnya tak boleh lah dengan Yahudi. Orang Islam pun tak boleh nak tolong sangatlah. Lepas tu tak lama pula Sudan pula buat perjanjian damai dengan Yahudi. Tak lama pula Oman pula, lepas tu Bahrain pula, sagi Imarat pula, last sekali Morocco tahun 2020 hak paling baru lah. Dan sebenarnya lah ni tuan-tuan, usaha yang sedang dimainkan oleh Amerika nak bagi ada pula normalisasi dengan Saudi. Tunggu masa ya, tunggu masa berapa hari ya, habis. Kalau Saudi terlibat, Saudi mengiktiraf kewujudan negara Israel, habis Palestin tak ada siapa nak tengok. Sebab tu kita tahu kan, Gaza lah ni daripada sebesar-besar bumi Palestin yang ada dulu ni, kita tengok dalam peta hak asal tu, Yahudi dah sikit lah. Tahun 48 dapat 43% kat mereka. Lah ni Gaza ni luas dia hanya 40 km daripada utara ke selatan, dari timur ke barat tinggal 9 kilo. Mana berapa luas bumi Gaza lah ni tuan-tuan? Dipagar lah tu 360 km persegi ya tinggal. Diambil sikit 2 juta dah situ. Yang duduk di sempadan Rafah saja, duduk belah Mesir tu duduk ada 11 juta dah. Hak duduk di Jordan ni boleh kata ke semua orang-orang Palestin belakang lari rata. Duduk di Syria, duduk di Lebanon, kena halau daripada kampung halaman tuan-tuan. Jadi kita hari ni bila kita tengok suasana yang terjadi ni, kita janganlah mudah-mudah kita hidup percaya kat Yahudi pula dah. Kita pula hidup simpati kat Yahudi. Tak ada siapa bawa cerita apa pun. Dah. Depa orang Palestin adalah saudara-saudara kita yang ditindas sejak sekian lama tuan-tuan. Bukan baru sehari tu, semua orang tahu tuan-tuan. Cuma dah tak ada siapa nak cerita balik. Lama dah kita tak nak cerita about Palestin ni. Kita lupa dah. Kita ingat dia okey apa tinggal kuil lama kuil sikit. Kuil 2010 saya tengok masih 41 kali 12 km. Hak baru keluar tinggal 40 kali 9. Dia aku ambil sikit, tapi tak banyak. Dia ambil sikit. Dia akan ambil tuan-tuan bumi Gaza ni. Jadi sebab tu kita tak bolehlah tengok saja. Jadi apa yang boleh kita buat tuan-tuan, antaranya kutipan-kutipan derma kita kena buat, lancarkan, jangan berhenti. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya malam kemarin dulu saya pergi ambil di satu surau, depa jemput saya untuk bagi ucapan dan juga depa nak serah
sumbangan melalui Yayasan Amal Malaysia. Surau kecil lah di Jitra, dengan bandingan tempat tuan-tuan ni depa kecil sangat surau. Masa serah tu saya tengok 12,000 kita. Masjid kita berapa ribu? Ada belas-belas ribu orang tu. Saya pun heran juga macam mana depa buat tu kan. Saya tanya macam mana nak buat. Hak ni lah yang boleh kot kalau kita pakat-pakat nak tiru hak baik ni. Iaitu depa kata kita di masjid ni kalau kita nak kutip kat orang masjid saja, bukan ramai mana duk mai. Hari Jumaat bukan semua mai pun. Kerja tang lain dan sebagainya kan. Kemudian yang paling banyak menyumbang ni sebenarnya ialah orang perempuan. Orang perempuan berapa orang mai masjid. Jadi depa buat kutipan ni dari rumah ke rumah. Depa hebahkan dalam WhatsApp grup masjid, hebahkan melalui khutbah Jumaat, kata esok hari Sabtu kita akan kutip lepas asar. Lorong ni ada wakil, lorong ni ada wakil. Depa pilih 4-5 orang bawa bendera kan, cakaplah sikit, buh lagu-lagu semangat sikit, kutip macam tu. Rupanya buat lagu tu boleh banyak. Boleh 12,000. Petang ni buat pula. Petang tadi hak saya ambil tu malam kemarin dulu. Petang ni buat pula. Kata insya-Allah kita target situ. Dia kata kalau ada 400 buah rumah, kita target sebuah rumah RM50. Syorkan kepada semua rumah kalau boleh RM50. Kalau RM50 kali 400 buah rumah boleh mana tuan? Tak 20,000 boleh dapat kan? Cuma usaha dia buat tu lebih. Tu saya rasa satu perkara yang boleh dicontohi di mana-mana, supaya sumbangan-sumbangan seperti ni yang sangat diperlukan ni kita dapat kutip lebih banyak, bukan takat 1,000, 2,000, mungkin 3,000, tapi kita boleh bagi dengan jumlah yang padan. Kita rasa kita telah pun memberi jawapan, kita tak mampu tolong, yang ni saja yang kita boleh buat untuk membela umat Islam yang sedang ditindas di negara Palestin pada hari ini. Yang seterusnya tuan-tuan ialah kunut nazilah. Semua kita tahu dah kan, kunut nazilah ni disunatkan kepada kita untuk berkunut nazilah ni dalam salat 5 waktu, bukan semayang subuh saja. Jadi masa rakaat terakhir semayang Isya sat lagi, esok semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Maghrib, semayang Isya pula malam esok. Tiap-tiap masuk saya waktu semayang ni, bacalah kunut nazilah tersebut ketika rakaat terakhir lepas bangun daripada rukuk tu. Saya dapati ikut pemerhatian saya tengok ada lagi tu imam yang segan-segan nak baca. Dia bukan tak hafal, saya nak kata kot dia tak hafal. Saat lagi dia baca doa, saat lagi lepas sembahyang baca hak yang kunut tu nazilah panjang pada hak saya hafal lagi. Dia boleh baca tapi dia segan nak baca. Saya ingat tak patut tuan-tuan. Baca. Ni tu saja kita boleh mohon ke Allah Subhanahu wa taala bantu saudara-saudara kita. Angkat tangan baca. Kalau tu imam tu tak hafal, mana kalau tu imam hak hafal tu tak mai tu imam hak tak hafal tuan-tuan kan. Takkan tak boleh hafal sepatah Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ulanglah tu. Aku tahu hak tu ya Allah. Tak apa Jangan duk rasa malu Allah, malunya kau orang boleh hafal ayat tu ya. Tak usah malu. Dan bagaimana kita bukan orang Arab nak pergi duk hafal tu kan. Allahumma dammiril yahud wal nasara. Lagi silap baca lagi kita haulah lagi kan. Baca hak boleh. Takkan kita tak boleh kata Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tu sujudlah. Ulang 2 kali, ulang 3 kali. Bukan syarat baca panjang mana pun. Jadi bacalah doa. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan bantuan dan pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang sedang ditindas pada hari ini di bumi Palestin sana tuan-tuan. Buat tiap-tiap waktu. Surau ikhwan belakang tu pun jangan duk tinggal habaq kat tu imam di sana, yang apa pun baca. Okeylah. Saya ingat sekadar itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.